محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniyati binti Mansur dan staf pengurusan Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita nak masuk ayat yang ke-62. Ayat 62 ni ayat yang kontroversi. Ayat yang menjadi kontroversi sehingga kadang orang beriman susah nak jawab. Susah nak jawab. Okey, ayat 62 dia dijadikan penutup kepada kisah orang-orang Yahudi yang disebut sebelum ini, ayat 62 ni. Kan sebelum ni Allah beri dalam bentuk ayat-ayat rujukan pada mereka. Ada 8 jasa dan 2 jenis hukuman yang diberikan. So sekurang-kurangnya kalau disebut semacam itu ada 10 ayat. Sekurang-kurangnya ingatkan mereka dan menyedarkan mereka untuk kembali mengikuti jalan beragama yang sebenar. Jalan kepada Islam yang sebenar. Dan ini adalah ayat penutup kepada ayat-ayat yang di atas. Dan Allah bagi tahu dalam ayat ni Allah tak pilih bangsa. Semua sama je. Kerana semua makhluk Allah, tak ada lebih, tak ada kurang. Asalkan syaratnya ialah sanggup beriman dan melaksanakan amal soleh. Melaksanakan amal soleh dan mereka akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Dan mereka tidak akan takut dan duka cita. Wala khaufun alaihim, fala khaufun alaihim, wala hum yahzanun. So dalam ayat ini akan disebut, ada disebut 4 golongan. 4 golongan dalam ayat ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir
wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman. Amanu orang beriman, dan orang-orang Yahudi, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapapun antara mereka itu beriman pada Allah dan hari akhirat. Serta beramal soleh, iman dan amal soleh, maka mereka beroleh pahala, balasan di sisi Allah dan tiada kebimbangan kepada mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Okey, sekali lalu kita tengok ayat ni tak ada masalah, okey je, apa kontroversinya? Tunggu. Kita tengok satu persatu. Innal ladzina amanu, iaitu orang yang beriman. Beriman seperti para sahabat. Iman itu perlu iman yang sempurna, orang yang beriman. Dan iman sempurna maksudnya tidak syirik. Bukan setakat beriman saja, ramai yang beriman, percaya, tapi dalam masa yang sama mereka juga buat perkara yang tak patut. Itu tidak lengkap. Beriman macam tu tidak lengkap. Hanya percaya, tapi tidak patuh. Percaya Allah berkongsi pemerintahan dengan makhluk. Percaya Allah ada anak. Percaya Allah perlukan wasilah dalam doa. Tak. Dan macam-macam lagi fahaman dan kepercayaan direka dalam agama. Itu bukan beriman. Dia berkongsi macam tu tak boleh. Maka kena belajar manakah yang tauhid dan manakah bentuk syirik. So tadi siapa-siapa yang beriman. Walladzina hadu dan orang-orang Yahudi. Golongan kedua ialah mana-mana orang Yahudi. Pengikut Nabi Musa dapat kitab Taurat. So Yahudi adalah nisbah kepada agama. Yahudi ni nama agama. Dan kalau kaum, Yahudi itu bukan kaum, Yahudi itu agama. Kaumnya ialah Bani Israel. Macam Islam tu agama, kaumnya Melayu. Bangsanya Melayu. So walladzina hadu, Yahudi itu agama dia. Dan nama bangsa dia ialah Bani Israel. So siapa yang beriman atau orang-orang Yahudi atau wan Nasara, dan golongan ketiga adalah Nasara, Nasrani. Umat yang mengikut Nabi Musa. Nasrani, kitab mereka adalah kitab Injil. Kemudian wassabiin, golongan keempat. Dan sabiin ni jarang kita dengar. Kan? Selalu kita dengar amanu, hadu, wan nasara. Orang yang beriman, orang Islam, Yahudi dan Nasrani. Ini ada yang keempat pula, wassabiin. Dan Allah sebut golongan keempat ni, maksudnya Allah iktiraf golongan keempat. Menyatakan dia tu wujud. Siapa as-sabiin ni? As-sabi'ah adalah salah satu agama samawiyah. Salah satu agama langit. Agama yang dapat wahyu dari langit. Dan dalam ayat ini Allah sebut bersama dengan agama-agama yang lain. Dan ulama dia mencari-cari juga dan tak dapat dipastikan dengan tepat siapa diorang ni. Ada yang kata mereka ni adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi lama-kelamaan selepas tu mereka telah sesat dan telah menyembah benda lain seperti bulan, bintang dan lain-lain. Itu pendapat pertama. Dia ni remnants daripada ajaran Nabi Ibrahim. Ada juga yang berpendapat mereka ni terkeluar dari agama Yahudi dan Nasrani.
serpihan. Kan perjalanan agama Yahudi dan Nasrani ini panjang, ribuan tahun. Jadi mereka ni ada yang serpihan keluar, kemudian telah menyembah malaikat dan bintang-bintang. Dikatakan mereka tu tetap di atas jalan fitrah kerana tiada agama lain bagi mereka pada waktu itu. Macam mana boleh terjadi serpihan ni? Dia macam ni lah tuan-puan. Contohnya, bonda dia pemilik kedai sate. Sate dia tu sedap gila-gila punya sedap, orang beratur dari pagi. Belum 3 jam sebelum buka orang dah beratur, punya sedap sate dia. So, bonda bukan seorang diri mengusahakan kedai sate tu, dia ada pekerja-pekerja dia. Katakanlah pekerja dia 5 orang. Sharifah Afriza seorang, kan Rosmah seorang, Suwaya seorang, kan Nur Fairuz seorang, Norini seorang. Termasuk saya, 5 orang pekerja dengan bonda. So setelah bertahun-tahun mengendalikan kedai sate tu dan dia sangat viral, sangat popular, tiba-tiba satu hari saya berselisih pendapat dengan bonda. Bonda nak A. Saya kata kita tak boleh buat A. Kita kena buat A minus ataupun B. Kita tak boleh teruskan ni bentuk macam A ni. Kita kena buat lain B. So bila berselisih macam tu, gaduh, maka saya tarik diri dari kedai. Saya pun berundur. Berhenti dari kedai. So tinggallah berlima dengan Opa. So bila saya nganggur kat rumah, duk fikir-fikir buat apa nganggur kat rumah. Saya ada kemahiran untuk buat sate sebab dah belajar daripada bonda sekian lama. So saya pun buat sate sendiri. Saya buat sate sendiri. So bila buat kedai sate sendiri, rasa macam kedai bonda, tapi nama Nazri. So saya pun order sendiri, patutnya kan tadi bonda nak A, saya buat B. Tapi masih daripada yang asal. Cuma saya buat ikut saya punya bukan reka cipta, saya punya selera. Buat tu sikit, buat ada pecel pula, kan ada nasi impit sikit. Biasanya bagi timun, saya bagi brokoli. Gitu. Cita rasa sendiri. Tapi masih lagi menu sate dengan cita rasa sendiri. So begitulah Sobi ini serpihan daripada agama-agama terdahulu, tapi mereka mengasingkan diri pergi tempat lain. Sobiin. Dan cuba tengok apa yang dilakukan oleh agama Hindu terhadap lembu. Dan nanti kita akan lalui peristiwa lembu betina. Dan apa yang dibuat oleh Bani Israel terhadap lembu. Kenapa binatangnya sama? Jangan-jangan ada kaitan kot. Kan? Cuba tengok Buddha. Siddhartha Gautama Buddha. Cara dia pakai, sami dia tu pakai baju warna kuning, kan? Warna kuning. Dan bentuknya tu macam kita pakai ihram. Cuma kita warna putih. Warna kuning, warna oranye macam tu. Kan bila kita pakai warna putih, berjalan di padang pasir, satu tempoh yang lama kelamaan kain itu bertukar jadi warna oranye. Sebab kesan daripada musafir tu jalan jauh. Pula tu, Buddha dekat mana? Buddha tu daripada India. Dan kalau berjalan daripada
Iraq daripada Mekah ke India kan lama. Berjalan begitu jauh mengasingkan diri. So dia ada remnants. Agama-agama yang lainnya ada remnants daripada agama asal. Itu Sabi'in. Pecahan-pecahan. Itu pendapat yang pertama. Itu pendapat kedua. Kemudian Sabi'un atau Sabi'ah, yang ni yang ketiga, merupakan satu kelompok keagamaan yang dah ada sejak dulu. Satu kelompok agama yang sudah ada sejak dulu hingga kini. Dan kelompok itu ada disebut masih hidup di utara Iraq, bahagian Haran, utara Iraq. Sebahagian dari mereka ada yang pindah ke Baghdad dan daerah lainnya di zaman Abbasiyah. Dan ada antara mereka juga yang juga memeluk Islam. Kan kalau kita tengok Bahai, agama Bahai itu, Bahai pun ada mirip-mirip dengan Islam. Selain daripada Hindu, Sikh juga ada mirip. Tu sebahagian daripada Sabi'in ni. Dan ada pendapat yang kata Sabi'un ni dia suka memerhati alam. Dia suka memerhati alam. Akidah mereka ni diliputi oleh sesuatu yang sangat dirahsiakan sebab mereka khawatir kalau bergeser, berubah seiring dengan perjalanan waktu. So, diorang sangat particular dalam menjaga kepercayaan tu. Kalau Ibn Taymiyah dia kata, Ibn Taymiyah punya pendapat, As-Sabi'ah adalah mereka yang memiliki pelbagai bermacam-macam aliran. Sabi'ah ni ada macam-macam aliran. Antaranya mereka ada yang gemar mengubah-ubah dan ganti ajaran agama. Ada yang meyakini kenabian Yahya alaihi salam, mengikut Nabi Yahya alaihi salam. Namun antara pengadut As-Sabi'ah ada yang firqah yang gemar mengubah-ubah dan ikut selera sendiri. Mereka juga sebenarnya musyrik dalam akidah. Ada yang mengagungkan binatang, ada yang menyembah malaikat. Malah mereka merayu dan berdoa pada bintang-bintang dan benda langit. Bukan binatang, bintang. Mereka juga mengagungkan arah kutub utara, arah utara. So basically agama ni tak valid. Tapi disebut, Allah sebut juga. Semua itu disebut oleh Allah sebelum kebangkitan Nabi. Dan Allah nak bagi tahu yang mereka kalau mau bertaubat dan beriman, mereka masih ada peluang. So sama ada orang beriman atau Yahudi atau Nasrani atau Sabi'in, man amana billah, siapa sahaja yang beriman pada Allah. Siapa saja yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan beriman pada hari akhirat. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, wa amila salihah dan buat amal salih. Wa amila salihan dan buat amal salih. Dan Allah kata apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka dapat pahala di sisi Tuhan. Problemnya ialah dia ada 3 kriteria yang Allah sebut dalam ayat ni. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, buat amal soleh. Percaya Allah, percaya hari akhirat, buat amal soleh, maka Allah bagi ganjaran. Kan? Sama ada dia beriman, orang Islam,
ataupun Yahudi atau Nasrani atau Sabi'in. So, kalau orang Yahudi jumpa kita, tunjuk ayat ni, atau orang Nasrani, orang Kristian jumpa kita, tunjuk ayat ni. So, well, kami tak perlu Islam, kami perlu kekal. Kami, kalaupun kami kekal dalam Kristian dan percaya pada Allah, percaya pada akhirat dan buat kebajikan, kami juga boleh masuk syurga. Orang Yahudi jumpa kita, well, dalam ayat ni Allah kata kalau beriman pada Allah dan hari akhirat, kami beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhirat, dan wa amila salihah, buat amal soleh. Buat 3 benda ni, that's it. So kenapa engkau perlu paksa kami untuk percaya Quran kau? Kenapa perlu paksa kami untuk percaya pada Nabi engkau? Kami ada Nabi kami sendiri, kami ada kitab kami sendiri. Kan? Dan kita pun tengok, betul lah. Itu je syaratnya, beriman pada Allah dan hari akhirat dan buat amal soleh. Dan bila kita baca ayat seterusnya, tak ada kaitan ayat seterusnya. Lepas tu kita kata, oh, mungkin ayat sebelum kot yang ada sebut tentang Quran dan Nabi. Tak ada pula ayat sebelum. Jangan-jangan ia kot. Lalu kita pun kata, bolehlah. Orang Kristian, saudaraku Kristian, kalau kau beriman dengan Allah dan hari akhirat buat amal soleh, engkau pun boleh masuk syurga. Jeng. Ada yang kata amal soleh itu kalau tak ikut Nabi, tak jadi. Amal soleh itu kalau tak ikut Nabi, tak jadi. Maksudnya setiap amal perbuatan ni, dia perlu ada siapa yang tunjuk. Kan? Dia perlu ada sesuatu yang tunjuk. So, bila sebut amal solihan, itu dalam bentuk terbuka, general. Mana-mana perbuatan baik. Allah tidak kata, dalam ayat ni, dia tak sebut amilus solihat, ada alif lam. Bila ada alif lam, itu tertentu. Kena rujuk pada satu sumber, as-solihat. Amal soleh. Tapi ini amilah solihan. Mana-mana amal baik. Ada yang kata kalau aku buat macam ni, aku dikira baik. Sedangkan di sisi undang-undang tak baik. Aku miskin. Kan aku pergi merompak sebab baik untuk aku. Aku ada duit, aku pergi berjudi untuk tambah pendapatan. Baik untuk aku. Robin Hood. Baik. Mana-mana amal baik yang kau kira baik. Betul ada ayat yang kata bila turunnya Islam agama lain terbatal. Tapi dia tunjuk ayat ni. Kita nak sekarang perbincangan pada ayat ni. Macam mana nak jawab? Itu yang diorang come out dengan idea semua agama sama. Islam ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Sabi'in ke, Buddha ke, Hindu ke, semua sama. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat dan buat amal soleh. Dah. Pluralism. Semua agama nakkan kebaikan. Apa beza dia? Kan? So, kalau kita tidak belajar tafsir atau kita tak benar-benar lihat perkaitan dalam Quran ni, tak sama-sama tadabbur, kita tak nampak. Kita tak nampak.
Kalau hanya bergantung pada ayat ini, kita tak nampak. Saya mulakan tadi kelas kita dengan perkataan ini ayat penutup. Ini ayat penutup. So bila kata ini penutup, maksudnya itu perkataan tersurat. Yang tersiratnya ada ayat pembuka. Kan ini ada ayat penutup. So dia ada ayat pembuka. Allah tutup dengan bagi tahu kalau kau beriman dengan Allah dan hari akhirat dan buat amal soleh, kau tak ada keraguan. Kau tak ada keraguan. Perlu diingat, Allah tutup dengan tak ada keraguan dan Allah buka juga dengan tak ada keraguan. Di mana kita kena rujuk balik 30 ayat sebelum. Ketika Allah sebut tentang peristiwa Nabi Adam. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dekat situ, area situ tu pembukaannya. Area situ tu pembukaannya. Okey? Kemudian cuba kita tengok ayat selepasnya, ada orang kafir walladzina kafaru. Kemudian selepas tu, ya Bani Israel, seruan pertama kepada Bani Israel. Apa seruan pertama kepada Bani Israel ni? Allah suruh ingat nikmat. Uzkuru nikmat. Itu seruan pertama. Dan tengok seruan kedua kepada Bani Israel. Ni ayat pembuka ni. Tengok seruan kedua kepada Bani Israel. Kalau tak nampak, okey, saya buka terus semula. Kembali ke ayat 41. Wa aminu, dan berimanlah kamu semua. Bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan. Musaddiq, yang mengesahkan, yang membenarkan. Lima ma'akum, apa sahaja kitab yang ada pada kamu. Allah suruh beriman dengan Quran. Dan anzaltu, dia ada dua maksud. Anzaltu ada dua maksud. Pertama, yang aku turunkan, iaitu Quran. Yang kedua ialah yang aku utuskan bersama Quran, iaitu Nabi. Kedua-dua ni membenarkan kitab engkau. Kedua-dua ni updated version kepada apa yang engkau ada. Allah sebut beriman dengan Quran dan Nabi dahulu pada ayat 40 dan Allah tutup sebagai tambahan, kau kena beriman dengan Allah dan hari akhirat dan buat amal soleh. Dia adalah perjalanan cerita yang panjang. Ada ayat pembuka dan ada ayat penutup. Begitulah Quran. So kalau lepas ni datang soalan-soalan semacam ini, suruh dia duduk. Mari duduk, aku tunjukkan bagaimana Quran berbicara. Biar kau nampak satu persatu. Sebab terkadang ayat Quran dia datang dalam pair, dalam berpasangan. Kita tak boleh hanya baca satu ayat dan terus berpegang pada ayat tu sahaja. Tak. Dia kena ada ayat yang perlu dibaca bersama. Sekurang-kurangnya ayat sebelum atau ayat selepas. Nak tengok juga munasabah ayat tu. Pengkritik-pengkritik Quran, orientalis misal kata, selalunya dia hanya ambil part and parcel, cebisan dari ayat Quran, lalu dia translate ikut suka dia. Oh gitu. So boleh jelas setakat tu? Kontroversi pada ayat 62 dan bagaimana kita nak counter soalan tu?
Ini ayat penutup, dia ada ayat pembuka. Ayat pembuka Allah dah bagi tahu, beriman dulu dengan Quran dan Rasul. Ayat penutup Allah bagi tahu, beriman dengan Allah, hari akhirat dan buat amal soleh. Gitu. Okey, kemudian kita masuk ayat 63. 63. Oh, kejap. Sebelum tu. Ayat 38 cerita Nabi Adam dekat hujung tu. Kan Allah janji siapa yang ikut panduan aku, dia tidak takut dan dia tak sedih. Ayat tu dalam bentuk general, siapa yang ikut panduan aku, faman tabi'a hudai, siapa yang ikut panduan aku. 62 dan ayat 40, 41, Allah sedang mendetailkan panduan tu apa. Panduan yang didetailkan, panduan tu ialah beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhirat, buat amal soleh kerana beriman dengan malaikat. Kan kita buat amal soleh ni, siapa yang catat, siapa yang record? Malaikat. So kerana kita beriman dengan malaikat, maka kita terdorong untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan kebaikan. Kita terpelihara daripada buat kejahatan dan kemungkaran kerana kita beriman dan percaya bahawa setiap amal itu bakal dicatat oleh malaikat. Itu maksud beriman dengan malaikat. Gitu. So, dengan kita mengikut hidayah tersebut, iaitu dengan beriman, maka dengan mudah Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setelah kau buat semua itu, Allah jamin. Kalau kita benar beriman, Allah jamin kita tak takut dan kita tidak berduka cita. Dan takut dan berduka cita ni sudah diterangkan pada siri yang lepas dan tuan-puan boleh dengar recording yang lepas. Okay, next. Ayat 63. Ayat 63 ayat 63 ini Allah cerita golongan lain. Yahudi tapi grup yang lain. Yahudi grup yang lain. Sebab perjalanan Yahudi ini panjang. Dia ada grup bersama Nabi Musa, grup bersama Yusa bin Nun, grup bersama Nabi Yusuf, adik-beradik dia tu. Semua tu Yahudi. Kan Bani Israel. Kemudian ada grup yang Allah tak cerita siapa Nabi dia. Tak cerita. Grup yang bertukar jadi monyet. Ada grup yang bertukar jadi babi. Ada banyak grup. So sekarang ni Allah nak cerita jenis kedua golongan Yahudi. Dan dipercayai mereka ini adalah datuk nenek kepada Yahudi yang hidup sewaktu Nabi berada di Madinah. Datuk nenek diorang ni, Yahudi yang hidup di Madinah. So, cucu-cucu mereka ni lah yang datang duduk di Madinah. So, mereka tu ada satu perangai buruk yang Allah ceritakan semula. Mereka tu ada satu perangai buruk yang Allah nak cerita kepada kita. Kepada para sahabat waktu tu. Dan Allah nak cerita pertamanya pada orang Arab Madinah.
Kerana mereka yang mula-mula terima Quran ni. Mereka yang bakal berdepan dengan golongan Yahudi itu. So, kalau Yahudi tu sendiri, diorang nak cerita tak sejarah ni? Tak, benda yang buka aib nenek moyang, dia takkan nak terima, tak akan cerita. Ya, kot kita kalau berkongsi latar belakang, nak cerita ke kita punya aib? Tak. Kan bangun pagi tak gosok gigi terus pergi minum sarapan. Tak, kita tak cerita aib. Sorok sebolehnya sorok. Tapi sekarang Allah cerita. Kenapa? Kerana Yahudi waktu itu sudah mula melampau. Bila orang melampau, sombong ni, nak turunkan sombong dia, kita cerita kelemahan dia, biar dia beringat. Biar dia beringat. Tapi lihat bagaimana Allah cerita tentang perangai buruk nenek moyang mereka. So, oleh kerana orang Arab waktu itu tak tahu kisah ni, Yahudi sangka yang, kerana masyarakat pada waktu itu, masyarakat Madinah tak tahu latar belakang Yahudi, mereka sangka yang golongan Yahudi itu adalah golongan suci yang tak boleh dipersalahkan. Mereka nampak Yahudi itu macam wali-wali. Macam tu. Kan? Sama macam pengundi-pengundi 18 tahun ni nampak pemimpin-pemimpin nama-nama besar ni sebagai orang yang suci. Sedangkan orang-orang lama tahu sangat kisah silam mereka ni. Gitu. Tapi sebab orang lama ni, buat apa dia nak buka aib orang lain? Kan? Anak-anak muda ni kena kaji, kena cari kisah silam individu-individu ni. Jangan terlalu taksub. Gitu. Kan? So, kerana masyarakat Arab melihat Yahudi tu sosok yang pendeta, kot rahib, ada kitab. So, mereka memuliakan. Seolah-olah tak ada flaw. Sekarang Quran turun menyedarkan kembali kedua-dua pihak. Yang satu jangan terlalu taksub pada satu golongan, yang satu lagi kau ego tolong rendahkan sikit. So sesudah orang-orang Arab dengar kisah ini, cuba bayangkan macam mana hubungan mereka dengan Yahudi selepas tu. Kalau atuk nenek mereka berperangai macam tu, besar kemungkinan cucu-cucu mereka juga mewarisi perangai tu. So Allah nak bagi tahu pada orang Arab, Yahudi ni bukanlah baik sangat. Macam tu. Berhati-hati. Maksudnya berhati-hati sebab mereka sudah ada sejarah silam. Sejarah silam. So kita akan baca 3 bentuk keburukan orang. Kita akan baca 3 bentuk keburukan orang. 3 bentuk keburukan orang. Yang pertama, tawalli. Tawalli ni berpaling. Dia berperangai dia ni berpaling dari beramal dengan hukum. Itu keburukan pertama. Ada hukum, dia berpaling, tak nak ikut. Berpaling. Yang kedua, banyak soal. Benda senang jadi rumit. Banyak soal. Dan yang ketiga, dia suka bina alasan nak beramal. Dia suka pusing. Dia bukan sekadar bina alasan, tapi dia cari jalan macam mana nak kona.
Contohnya tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dia pasang jerat hari Jumaat, ambil hari Ahad. Dia kata dia tak tangkap hari Sabtu. Dia banyak tipu helah. Contohnya kena apa nama? Kaum Lut tu kan. Ini alasan orang sekarang ni. Kaum Lut tu direjam, dihujani oleh hujan batu, diazab oleh Allah tu kerana mereka bukan hanya homoseksual, mereka memaksa orang lain untuk buat homoseksual tu. Tapi kalau suka sama suka, tidak. Kalau ada konsensus, it's okay. Itu bukan rape. Itu suka sama suka. Macam tu. Allah tak kata homoseksual tu haram, tidak pun. Allah cuma kata kaum Lut. Sedangkan antara kesalahan mereka adalah menahan orang di tengah jalan. Kacau, ganggu orang nak berjalan. Bukan pasal homoseksual. Gitu. So, bentuk keburukan yang kita bakal baca ni ada 3 bentuk lah. Berpaling, banyak soal dan suka buat helah dalam beramal. So, kalau dalam ketiga-tiga ini, mana satu yang masyarakat kita dah buat? Dalam ketiga-tiga tadi, berpaling, banyak soal dan berhelah, mana satu yang masyarakat kita dah buat? Semua. Semua. So, kita dengan Bani Israel tak jauh beza lah. Kan, kalau sendiri kita nampak sendiri, ke pengalaman kita, sebenarnya kita dengan Bani Israel tak jauh beza. So, bila kita sedar benda tu, membaca kisah ini, bukan lagi melihat, oh ini Bani Israel. Tidak. Membaca kisah-kisah ini, kita perlu sedar, oh ini kita. Inilah perangai kita. So, bila tahu ini perangai kita, step seterusnya ialah bertaubat. Allah nak kita buat begitu. Bertaubat. Seolah-olah macam kita buat salah. Sekarang ni bapa tahu yang kita buat salah dan dia kata, engkau buat salah ni kan? Dia tahu. Tapi dia tanya, engkau merokok kan? Ada bau, ada kotak rokok dekat poket. Dia tanya, engkau merokok kan? Sedangkan dia nampak. Kenapa masih tanya? Kan? Dia nak tahu kita mengaku atau tidak. Walaupun ada rokok dekat poket, kita boleh saja dalam bentuk, ini bukan saya punya. Bau dekat tangan. Tak, saya tolong pegangkan member yang hisap. Saya tolong pegangkan. Betul bau rokok kat tangan. Saya tolong member. Saya tak hisap. Saya tolong member pegangkan. Tangan dia tengah buat kerja. Dia mekanik. Dia tengah buat kerja. Dia nak hisap rokok. Saya tolong pegangkan. Sebenarnya bapa hanya nak tahu kita ngaku ke tak. Itu je. Yang selama ni kita dimarah oleh mak bapak kita, kita kona, kita buat gitu, kita buat ni beralasan. Sebenarnya mak bapak kita waktu tu nak tahu. Kita sekarang pun bila dah jadi mak bapak, kita cuma nak tahu anak kita ngaku ke tak. Bukan nak pukul sangat pun, bukan nak marah sangat pun. Nak tahu jujur atau tidak, mengaku atau tidak. Itu je. Tapi sebab waktu tu kita kecil, tidak faham, tidak difahamkan, maka kita mula buat helah. Alasan tu, alasan ni, alasan tu, alasan ni. Start daripada buat helah itu, kita mula menipu. Kita mula sorok-sorok. Sebab gagal memahami kehendak mak bapak dulu.
Bayangkan kalau waktu tu kita diajar mengaku. Mengaku memang chances untuk dihukum tu tinggi. Tapi dengan mengaku, boleh jadi nilai kemarahan itu akan reda. Nah, kita kena jelaskanlah pada anak. Buat apa-apa, buat salah, nak tahu kita mengaku salah atau tidak. Itu je. Kalau mengaku salah, perbetulkan. Kalau mengaku salah, perbetulkanlah. Bertaubat, perbetulkan. Itu yang patutnya kita latih diri kita, anak kita. Dah tahu salah, mengakulah salah. Lepas mengaku salah, perbetulkan. Taubat, islah, perbetulkan. Begitulah arahan Allah pada kita. Kau bersalah, kau istighfar, mengaku. Tu dalam Sayyidul Istighfar tu, salah satu daripada perkataannya ialah wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku mengaku aku buat dosa. Aku mengaku itu dosa aku. Aku mengaku, aku buat. Wa abu'u bidzambi. Faghfirli, maafkanlah aku. Allah nak kita mengaku je. Mengaku Allah ampunkan. Simple? Ya, yeah, simple. Tapi ramai orang tak faham. Lalu bila dia tak faham, syaitan mulalah masuk campur. Syaitan bisik itu, bisik ini, engkau dah memang, engkau kan betul nak taubat apa lagi, teruskan je lah. Kan kau dah terlambat dah. Mengaku je. Tapi untuk mengaku pun tak nak. Gitu. Kan riba tu haram. Tapi banyak helah dilakukan. Interest lah, bunga lah. Nama pun diubah seolah-olah itu bukan riba. Kan sekarang yang berleluasa, tak tahu sekarang ke, sebelum ni berleluasa, jual emas online. Emas ni barang ribawi. Emas ni barang ribawi. Mana boleh jual beli bertangguh. Online tu bertangguh lah. Sebab waktu kita beli, kita tak dapat barang. Emas ni kena jual, saya bagi barang, tuan bagi duit. Tu, pertukaran semasa. Bukannya saya dapat barang, nanti saya bank in. Janganlah beli emas. Dah tahu tak boleh keluar rumah. Belilah benda lain. Simpan ke duit dulu. Dia kena bertukar. Sebab jika tidak, dia jadi riba. Dia jadi riba nasi'ah. Dia kena on the spot. Emas tu kena on the spot. Tu yang pakar-pakar kewangan Islam, mereka membincangkan tentang transaksi moden ni. Sangat detail. Sebab nak elakkan daripada riba ni. Ada macam-macam cara. Orang buat backdoor riba banyak. Banyak. Dan fatwa tu dinamik. Akan ada dan akan ada dan akan ada. Itu belum part main kutu emas lagi. Itu confirm. Bertangguh. Tak boleh. Emas tak boleh bertangguh. Melainkan, katalah saya nak beli emas. Saya nak beli emas online. Saya wakilkan dengan orang yang dekat dengan tempat tu. Nak beli emas dekat Kedah, Sharifah Afriza dekat Kedah. Saya cakap dengan dia, ni saya bank in-kan 10,000, tolong belikan emas kat situ. Wakil. Nah, dia beli on the dot, on the spot. Then baru dia post, dia hantar pada saya.
Tu wakil boleh. Selain emas, lain harta ribawi tak apa. Tapi dia ada harta ribawi. Ada 7 ke harta ribawi? Yang itu kena tanya guru muamalat lah. Harta ribawi. So selain daripada tu tak apa. Nak beli toto online pun boleh. Bertangguh pun boleh. Kadang bukan setakat bertangguh. Beli kapet tak bayar pun pada Bengali jual kapet tu. Kesian dia. Tiap-tiap bulan duk tagih pada kita. Itu kalau tak bayar tu dosa lah. Tapi dia tak dikira sebagai riba. Sebab bertangguh. Ini emas. Emas tu tak boleh. Tak boleh bertangguh. Dia harta ribawi. Okay, next. Kita nak masuk ayat 63. Wa iz akhadna mitsaqakum. Dan ketika kami ambil perjanjian. Mitsaq, perjanjian setia. Mitsaq, ikatan yang kukuh. Mitsaq, perjanji. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kamu dan misak ni dalam ayat ni sebenarnya ada juga dalam Taurat. Allah guna lafaz yang sama. Misak ni pernah digunakan dalam Taurat. Allah guna lafaz yang sama supaya mereka tak ada alasan untuk kata, ini benda lain. Allah guna perkataan yang sama. Akhadna mitsaqakum. Sama. Misak ni janji. Lazimnya dalam bahasa Arab, janji ni disebut ahdun. Ahdun tu janji. Dan lafaz ahdun juga adalah lafaz yang sama disebut dalam Taurat dan Quran. Dan ianya digunakan untuk ingatkan Yahudi ni bahawa mereka pernah berjanji akan berpegang dengan syariat dalam Taurat. Dan itu merupakan perjanjian tok nenek mereka zaman Nabi Musa. Cuma ni soalannya ialah perjanjian tu adalah atuk nenek mereka dulu. Kenapa Allah ingatkan Bani Israel zaman Nabi? Ini orang dulu punya perjanjian. Kerana Bani Israel ni tuan-puan, mereka ini mereka punya, Allah ciptakan mereka ni sebagai satu bangsa yang rapat. Anak cucu pun tahu tentang perjanjian tu. Dan anak cucu pun pegang dengan perjanjian tu. Erat-erat. Dia berbeza dengan kita. Atuk nenek kita ada berjanji dengan jiran sebelah rumah dia. Okay, jalan yang ni aku wakaf tahu. Aku wakaf supaya kau boleh masuk kebun kau kat belakang. Senang masuk kebun kau kat belakang tu. Ni aku wakaf. Kita-kita je. Aku janji dengan kau. Aku takkan takkan mungkir janji. Ni aku wakaf untuk jalan. Dapat tanah tu dekat cucu, jalan tu dibuang. Kita ni gila lagi dahsyat dari Yahudi. Kalau boleh petir tu datang on the dot, datang on the dot. Kita lagi teruk. Kita tak pegang langsung pada janji. Tapi tak kalau Allah ingatkan Bani Israel tentang janji, wah, kita duk kata, tengok, diorang bukan ingat janji. Sedangkan kita perangai lebih dahsyat dari itu. Firaun kadang boleh nak minta tanda tangan dari kita. 4 janji. Kita cukup culas tentang janji. Janji pilihan raya 5 tahun sekali. Sampai sudah tak buat. Malah dengan tak malunya. Musim akan datang lagi dengan janji yang sama. Tapi kita tak sedar. Kita tak sedar.
Sekarang Allah ingatkan, hai Bani Israel, korang ada janji dengan Allah. Cuba ingat perjanjian itu. Ambil tahu. Kenapa mereka, anak cucu, ingat, tahu tentang janji itu? Pertama, mereka memang bangga dengan sejarah mereka. Dia bangga dengan sejarah. Sebab tu mereka sangat ambil tahu apa yang berlaku sepanjang sejarah mereka tu. Dan mereka memang tahu apa yang berlaku. Mereka memang tahu apa yang berlaku. So untuk tahu apa perjanjian tu, kita sambung besok pagi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz ada kuliah ke lepas ni? Nak buka soalan ke macam mana? Ada tapi tak tahu apa nama opah tak beritahu apa-apa. Patutnya selalunya lepas kelas bonda ni kelas opah. Tapi setakat ni opah tak beritahu apa-apa. So, nak buka soalan ke? Kau ada yang nak tanya lah. Boleh, boleh. Silakan, siapa nak bertanya, silakan. Tekan the intan. Any question? Tu ada tangkap tangan tu. Siapa? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kira riba juga kalau yang beli online emas Tina tu? Bayar bertangguh ke bayar macam mana? Saya cash dah bayar tapi dia post lambat lah emasnya tu. Pos lambat tu yang tak boleh. Dia kena segera. Dia kena on the dot. Kalau begitu, dikira riba lah. Itu dikira riba. Tapi Ustaz dah terbuat. Bertaubat. Oh, okey. Okay, Ustaz. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Kalau tak ada, kita tutup dia. Ada soalan dekat chat tak? Tak ada. Sekejap. Ni Mazni. Ustaz, kalau selain emas, tak apa Ustaz. Contoh beli online. Amway. Apa ni? Amway tu tak apa, okey je. Dia sebab harta ribawi. Harta ribawi ni harta emas lah. Harta ribawi. Harta ribawi adalah emas. Okey. Ini mufti mufti wilayah punya apa nama? Punya maklumat ya. Tuan-puan nanti boleh cek dalam Al-Kafi. Ya, waalaikumsalam. Saya pernah beli tapi anak saudara saya belikan di Terengganu. Jadi saya dah bagi duit, dia yang belikan dekat Terengganu tu. Tak apa ya kalau macam tu? Boleh. Yang penting transaksi tu daripada wakil dengan penjual tu on the dot lah. Yelah, sebab saya tak online, cuma dia pergi Terengganu belikan dan duit tu saya dah bagi kat dia. Jadi dia beli terus jam itu jugalah kan? Ya, betul. Bayar masa tu juga. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nanti tuan-puan boleh tanya apa nama guru-guru fiqh yang mengajar tentang hukum, boleh tak jelaskan tentang jual beli item ribawi. Jual beli item ribawi. Sebab kalau ikut ya apa nama laman yang saya sharekan tu, mufti wilayah pernah bagi tahu tentang syarat-syarat jual beli item ribawi. Antaranya kuantiti mesti sama, jual beli perlu dilakukan serta-merta, bukan bertangguh. Online tu dah tentu bertangguh lah. So kuantitinya sama. Maksud kuantiti sama, kalau dia jual 1 gram 300, bayarlah 300. Dia kena sama, kuantiti tu sama. Sawaan bisawain.
kalau dia nak buat sistem barter, kan sistem barter, wang ke makanan ke, maka wajib sama nilai ukuran dan berat. So kalau nak tukar duit dari kertas kepada shilling, mesti ditukar dengan nilai yang sama. RM2, tukarlah dengan RM2. Atau RM50, tukarlah dengan 10, 5 keping. Dulu kan ada orang buat tukaran duit raya, Ya, ada. kan, RM102 boleh tukar RM1 100 keping. Tak boleh, itu riba. Dia tak ada istilah harga upah. Tak. Dia tak ada istilah harga upah. Duit kena tukar sama duit. Suatu forex haram. Nilai semasa berbeza dengan nilai dapat. Nilai fluctuate. Duit dengan duit, tukarlah sama nilai. Gitu. Tapi sebab ada orang nak ambil untung, peduli apa dia? Sama juga nak tukar beras. Beras A dengan beras B. Mesti tukar dengan kuantiti berat yang sama. Saya ada beras basmati Taj Mahal 10 kilo. Nak tukar dengan beras Faeza 10 kilo. Sama-sama 10 kilo. Bukan kerana beras saya kualiti lebih lah. You beras Faeza 20 kilo. Tak. Sama. Beras dengan beras. Tak kira kualiti apa pun. Yang penting berat sama. Tu Puan Nia. Gitu. Puan Nia tu angkat tangan. Nak tanya ke? Puan Nia, silakan. Ya, Silakan. Ustaz, mengenai online ni beli barang, dia kata macam kita beli online kan, dia kata kalau dekat online harga lain, kalau kita pergi kedai dia harga lain. Itu riba juga ke? Kenapa harga lain? Kenapa harga lain? Nak tahu kenapa harga lain? Dan Sebab kalau bagi online tu dah tentu riba lah. Sebab TikTok tu dia bertangguh. beli murah. Macam mana? Kalau dekat TikTok kita beli, dia bagi harga murah, tapi kalau pergi kedai dia harga dia mahal sikit. Ini emas ke? Tak ada barang macam cadar ke macam tu? Oh, barang okey. Barang selain daripada harta ribawi, harta ribawi ni ada 6 ke 7 macam tu je. Saya sebutkan ya. Emas, perak, gandum, barli, tamar, Yusuf Tayub, tamar, garam. Itu harta ribawi. Emas, perak, gandum, barli, tamar, garam. Selain dari itu, nak bertangguh ke, nak bayar bulan-bulan ke, nak hutang ke, tak ada hal. Cuma kalau tadi tu puan tanya, beza antara harga online dengan harga di kedai. Dia punya cara kira-kira macam ni. Kalau dia jual online, barang-barang yang dijual online ni, dia tak perlu simpan stok. Dia tak perlu keluarkan duit beli dulu daripada pemborong untuk dia simpan. So, kos dia beli tu tak ada. Kos dia beli tu tak ada, sebab tu dia boleh jual dengan harga lebih murah berbanding kalau kita datang kedai dia dengan kos berbeza. Sebab orang yang ada kedai, dia kena sewa kedai, bayar bil air api, kemudian nak dapatkan stok, pengangkutan, macam-macam lagi, macam-macam. Sebab tu orang lebih suka dropship. Dropship ni apa? Kita tak ada apa-apa pun, kita jadi juru cakap je pada orang tu. Kau nak beli cadar? Aku ada cadar yang baik-baik boleh dapatkan pada engkau. Kau nak? Nanti aku suruh bos aku hantar pada engkau. Kau bayar pada aku. Macam tu je dropship. Kita tak simpan stok. Kita dapatkan, kita jadi orang tengah. Kita hanya dapat untung orang tengah. Tu bentuk dropship. Sebab tu beli di kedai, dia lebih tinggi sikit. Sebab dia ada margin yang dia perlu kira. Ustaz, memang kedai emas sekarang banyak buat macam tu Ustaz. Kalau kita pergi kedai harga lain, kalau online harga lain.
So kalau orang Ya. yang membeli tu salah lah Ustaz. Ke macam mana? Ke orang yang jual yang salah? Kedua-duanya dia perlu tahu hukum. Kedua-duanya perlu tahu hukum. Dia ada kefahaman lah Yes, Masya kedua-duanya perlu ada kefahaman. Benda tu salah. Okey, riba ni berbeza dengan kesalahan lain. Kalau zina tu dosa besar je. Kalau membunuh tu itu dosa besar je. Kalau mengumpat tu itu dosa besar je. Riba juga dosa besar, tapi bukan dosa besar je. Riba, dia punya risiko ialah Allah dan Rasul ajak perang. Orang yang mengamalkan riba, dia seolah-olah nak berperang dengan Allah dan Rasul. Allah syar perang pada mereka. So bayangkan begini. Kita dikumpul dekat mahsyar, dipanggil sorang-sorang. Dipanggil sorang-sorang untuk ditimbang amal. Panggil Nazri. Nazri Mustaqim. Datang. Timbang amal. Kemudian kita nampak Nabi siap dengan pakaian perang. Siap dengan pakaian perang. Nabi siap dengan pakaian perang. So, Allah titah, okey? Sekarang aku isytiharkan perang dengan kau. Bersedia? Kat situ. Kat situ. Sekarang aku isytiharkan perang dengan kau. Sedia? Kita perang. Kita tak rasa benda tu sekarang. Sekarang, alah, ini sikit je ni terus sikit je. Kita tak rasa sekarang. Nanti depan Tuhan, kita Tuhan dan ada Nabi. Nabi dah siap berpakaian perang. Okay, jom kita perang sekarang. Engkau pengamal riba. Allah share perang pada orang yang mengamalkan riba. Kita perang sekarang. So what say you? Itu serius. Keseriusan riba. Tak macam dosa yang lain. Tak. Ini another level. Ini level lagi satu. Isytihar perang. Tapi ramai orang yang tak peduli pasal ni Ustaz. Masya Allah. Takut betul. Allahu Akbar. Sebab berterusan benda ni berlaku. Betul. Ustaz, beli rumah, beli kereta, semua riba Ustaz. Satu, orang beralih kepada pembiayaan Islam. Pembiayaan Islam. Bank Islam tu bukan riba. Mereka berusaha untuk tidak jadikan dia riba. Riba ni macam mana? Patutnya kita bayar begitu, dia ada tambahan yang tak pasti. Dia ada tambahan yang tak pasti. Tambahan tak pasti macam mana? Konvensional punya bank, faedah untuk bank. Faedah untuk bank tu, interest dia tu berbeza-beza ikut tahun. Berbeza-beza ikut keuangan semasa. Kalau tahun ni begini, interestnya 3%. Tahun depan belum tentu 3, mungkin 4. Sedangkan kita buat pembiayaan 30 tahun. Tahun pertama 3, tahun pertama 4, kadang 6, kadang 2, kadang 5. Tak pasti. So yang jadi mangsa siapa? Kita lah yang kena bayar. Kita jadi mangsa. Kita tertindas. Tapi pembiayaan Islamik, dia tak kata itu interest. Dia kata ini untuk bank. Bank perlu dapatkan bayaran perkhidmatan. Dan bayaran perkhidmatan pengurusan dia kenakan sepanjang 3 tahun 3%. Sepanjang 3 tahun. Tak kira lah dunia tunggang terbalik, dia ambil 3% je.
So adakah itu menindas? Tidak. Tetap. Sebab kita pinjam daripada tahun pertama sampai tahun ke-30. So kita bersetuju setiap bulan kita bayar 3% untuk bank menguruskan bank tu. Dan sebelum ni kes kad kredit tadi, bayar kad kredit bukan kira bayar tunai ke Ustaz. Okey. Kad kredit sekarang saja baru dikira sebagai tunai. Sebelum ini bila kita swipe kad, penjual belum dapat duit. Tu maksud tertangguh tu. Penjual belum dapat duit. Tapi setelah berbincang, pakar-pakar syariah berbincang, so bila kita swipe, duit terus masuk pada penjual. Kita berhutang dengan bank. Kalau sebelum ni, kad kredit kita swipe, duit belum masuk, kita berhutang dengan dua orang. Satu dengan bank, satu dengan penjual. Hutang atas hutang, haram. So, pengurusan keuangan Islam ini, ilmu tentang muamalat keuangan Islam ini sangat kompleks, tuan-puan. Kompleks. Suatu pakar keuangan Islam ni, dia punya otak geliga. Dengan istilahnya, dengan macam-macam. Satu kalau tentang keuangan ni, nanti tuan-puan cari guru yang sesuai. Saya tak sesuai. Saya tidak menguasainya. Sikit-sikit macam tu bolehlah. Saya tidak menguasainya. Dia sangat dinamik. Saya sendiri kalau dengar kawan saya bentang benda ni dengan istilah-istilahnya, ada ambo marhain je. So boleh baca laman Mufti Wilayah, Al-Kafi, Bayan Linnas tentang riba dan cara kira-kira keuangan Islam. Wallahu a'lam. Baik, okey, alhamdulillah. Kita tutup majlis dah, Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita lah dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari apa yang Ustaz jelaskan hari ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, istiqamah dengan majlis ilmu. Terima kasih, alhamdulillah. Izinkan saya buat rebahan sikit, Ustaz, kuliah hari ini. Boleh. 5.15 petang bersama dengan Imam Farid bin Syari dengan hadis 40 Imam Nawawi. Pukul 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Farid Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Ustaz pilihan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudah hidayah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.